Di dalam Al-Quran, terdapat satu surah dinamakan Surah Al-Anfal, atau dalam bahasa Melayu, Surah Harta Rampasan Perang. Apakah itu harta rampasan perang? Sila ambil perhatian saudaraku. Perang Dunia Ketiga baru saja bermula. Hari ini seluruh dunia sedang dilanda wabak selsema atau COVID-19 yang menakutkan. Jika wabak ini dibendung, maka ramai yang boleh diselamatkan. Tapi jika tak dibendung, berjuta manusia akan mati. Ya, kita boleh katakan kalau 1 bilion manusia mati pun kira okey. Sebab masih ada baki 6 bilion manusia lagi atas dunia ini. Ramai tak sedar yang paling menakutkan tentang wabak ini adalah kesan ke atas ekonomi dunia. Yang sedang kita lihat sekarang ini, hampir 90% negara kuasa besar semakin lumpuh akibat wabak ini. Hebat bukan COVID-19 ini punya penangan? Ia ibarat pembunuh manusia yang paling licik setakat pengetahuan kita hari ini. Tak kiralah COVID-19 ini satu konspirasi manusia atau kehendak Allah Ta'ala. Bagi saya, manusia merancang, Allah tetap penentu segalanya. Dalam permainan catur, jika pihak lawan dalam keadaan lemah setelah banyak askar dan fighter dia mati, adakah anda menunggu sahaja atau anda terus checkmate? Memang dah sifat kita manusia yang mahu menang dan mahu mengalahkan. Tak perlu berkias lagi. Apabila negara kuasa besar sudah cukup lemah, maka negara yang kuasanya tak berapa besar akan besar cita-citanya untuk menakluk negara-negara yang selama ini rakus menghisap darah orang-orang susah seluruh dunia. Faham tak? Ini tak kejam, ini lumrah dunia. Okey, mari kita kembali ke kisah silam. Saudara pernah tanya tak, kenapa negara-negara barat, contohnya British, gemar menakluki negara-negara seluruh pelosok dunia sehinggakan terwujudnya negara-negara Commonwealth? Kalau kita ambil contoh Malaysia, mengikut buku sejarah SPM kita, British datang ke tanah Melayu untuk hasil bumi dan sebarkan agama Kristian yang murni kepada Melayu. Saya boleh katakan mungkin betul 10% sahaja. Yang lagi 90% sebab penaklukan British adalah untuk cuci minda Melayu atau orang putih kata brainwash. Saya ada search Google untuk mencari berapa ramai populasi penduduk tanah Melayu sekitar tahun 1900. Terkejut saya dengan jawapan Google. Penduduk tanah Melayu pada masa itu sekitar 1 juta orang sahaja. Bermakna dalam tempoh 100 tahun sehingga kini, peningkatan berlaku sehingga 30 juta orang. Itu logik. Yang menjadi soalan ketika ini, takkan zaman Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 penduduk tanah Melayu sekitar 5,000 orang sahaja? Maksudnya sebelum ini pada abad ke-18, orang Melayu pernah dipupuskan secara pukal sehingga meninggalkan mungkin sekitar beberapa ribu orang sahaja. Mungkin mati sebab wabak, bencana alam atau perang, kita pun tak tahu sebenarnya. Baiklah, jikalau orang Melayu mati bukan sebab wabak atau bencana alam, maka peperanganlah yang membunuh umat Melayu. Siapa yang membunuh Melayu? Siapa yang membunuh Melayu? Itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang kita maklum, British telah melakukan brainwash kepada moyang kita dulu. Apa jenis brainwash mereka terhadap kita? Contoh dalam pendidikan. Segala tokoh ilmuwan semuanya datang dari bangsa barat. Segala penerima anugerah Nobel dari bangsa barat. Dalam ekonomi dan perundangan, semua diolah oleh orang barat yang bijaksana. Malah dalam bisnes entertainment, kenapa hanya The Beatles, Rolling Stone, Elvis, Jimi Hendrix dan banyak lagi? Kenapa hanya bangsa mereka yang pandai? Inilah antara harta rampasan mereka. Inilah antara harta rampasan perang yang mereka peroleh dari peradaban sebelum ini, yang bertujuan untuk perniagaan semata, mengumpul harta duniawi. Dan tahukah anda, smartphone adalah antara harta paling bernilai yang mereka dapat mewarisi sejak zaman berzaman. Dan untuk menjayakan aktiviti brainwash ini, angka korban manusia perlu tinggi. Mungkin hanya meninggalkan beberapa juta manusia sahaja. Ini antara syarat-syarat menjayakan New World Order. Maka saudaraku, persiapkanlah diri, terokalah ilmu Al-Quran, kerana itulah senjata terhebat yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang dipaparkan tadi hanyalah sekadar andaian jika virus COVID-19 ini berlaku dengan teruk.
kita tak jumpa vaksin lagi. Tapi kita sebagai umat Islam perlu berdoa untuk perkara yang lagi baik, supaya benda ni cepat-cepat pergi berlalu, dan kita boleh mengamalkan kehidupan kita yang normal balik kembali. Sama-samalah kita doakan. Itu saja.